Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana sekali lagi sama-sama dalam seminar Minggu Inspam untuk siri yang ke-11. Dan hari ini bersama-sama kita adalah pembentang jemputan dari Inspam. Beliau saya maksudkan adalah Profesor Madya Dr. Rohaidah binti Haji Kamarudin. Beliau merupakan ketua laboratory di Laboratory Ethnomathematics dan Didaktik. Banyak menerbitkan buku, terutama buku berkaitan dengan hantuah dan sejarah. Mungkin hari ini beliau akan berkongsi sedikit mengenai kajian beliau tentang Panglima Awang ataupun Hendrik di Malacca. Mungkin Dr. Rohaidah dah bersedia ke? Dr. Rohaidah dah? Okay. Assalamualaikum. Semoga semua berada dalam sihat walafiat. Hari ini saya nak bentangkan tentang Panglima Awang. Yang Panglima Awang ni bukan nama sebenar ya. Nama sebenarnya kita belum ketahui, kecuali dia Panglima Awang ni dibagikan oleh seorang penulis novel pada tahun 1955. Nama dia melalui novel yang ditulis lah, lelaki tu. Kemudian nama selain daripada itu, nama di buku di dalam catatan Magellan ialah Henry the Black, Henry di Melaka, macam-macam nama ada. Okey, sekarang kita tengok saya punya persembahan Hendrik di Melaka, satu penelitian sejarah bangsa. Okey, silakan Dr. Raizat. Objektif kajian saya ini sebenarnya kajian ni adalah tak semena-mena ya, semasa mencari hang tuah tu ada orang kata why don't you cari orang Negeri Sembilan, dia kata. Sebab dianggarkan, disangkalah dan mereka kata catatan itu ada ditulis dalam buku Prof Halim Arwah. Dia mantan UPM punya staff. Dia buat kajian itu menggunakan catatan yang dia cari di London. Jadi satu page dia photostat about 5 pound, ketika itu sangat tinggi ya. Tapi Prof Halim berjaya membawa balik data-data ni, dan data-data itu dikumpulkan, dia buat buku menjadi Negeri yang 9. Buku tu tak ada dijual lagi dah dan tak ada diterbitkan lagi, kecuali kalau nak kena photostat. Buku saya pun photostat buku yang saya ada. Buku yang tu dah hilang. Ada orang pinjam tak kembalikan. Okay, next. Objektif dia mensahihkan kewujudan Hendrik di Melaka melalui penulisan sejarah. Jadi Hendrik di Melaka ni kita nak kata mitos pun tak ada orang cakap lagi, sebab semua orang suka. Dia tak macam kisah hang tuah, sebab kisahnya dicatat dalam buku Mak Saleh. Satu orang Malaysia punya, dari saya tengok pemikiran orang Malaysia ni, dia nak benda yang ditulis itu mesti daripada orang Mak Saleh. Kalau macam contoh hikayat hang tuah tak diterima hang tuah itu sebab ditulis oleh orang Malaysia. Jadi buku tentang Hendrik di Melaka ni ditulis oleh penulis Itali bernama Pigafetta. Dia berada di dalam kapal Magellan juga ya. Buku ni ialah saya photostat. Buku ni tidak dalam simpanan kerajaan Malaysia, tak ada. Pusakaan Negara Malaysia tidak ada. Buku ini dalam National Library of Australia, Melbourne. I'm so lucky lah masa buat kajian ini, adik saya berada di London, di Australia. Dia yang meminjamkan buku dan National Library benarkan kami pinjam 3 bulan. So
bawa balik ke Malaysia, photostat, send back dalam tempoh 3 bulan. Cuma buku itu sebab buku itu sudah lama, dia dah hampir hancur. Tapi National Library of Australia benarkan pinjam tu buku nadir. It's very good. Kita patut, Library Pustakaan Negara Malaysia kita juga begitu, bagi pinjam buku nadir keluar. Jadi semua orang Malaysia tahu sejarah Malaysia. Contoh saya buat kajian hari itu, saya nak pergi pinjam buku nadir itu di Pustakaan Negara Malaysia, tak boleh. Pegawai itu keluarkan, boleh tengok sekejap, pulang balik. Nak minta photostat keluar tak boleh. Tapi nasib baiklah pegawai Pustakaan Negara Malaysia tu bantu dia tolong photostat. It's very, macam contohnya masa saya buat kajian Hang Tuah pinjam buku di Pustakaan Negara Jepun tentang Reki Dai Ho An. Di library mereka ada photostat untuk public. Jadi kita gunakan silin masuk photostat lah apa buku kita nak. That means kita punya library Pustakaan Negara Malaysia belum terbuka untuk memberi ilmu pada orang Malaysia. Satu tamparan hebat lah saya nak cakap. Pustakaan Negara Malaysia kena tukar sistem itu. You have to change supaya orang Malaysia tahu sejarah. Okay, next. Membuktikan bahawa Enric di Melaka adalah seorang Islam bukan seorang Kristian seperti yang tercatat dalam buku catatan buku Pigafetta 1522 Voyage of Magellan. Something good about this book, buku ini bila kita baca, buku ini ialah buku cetakan keberapa saya tak tahu sebab apa, bahasa Itali dia bersebelahan dengan bahasa Inggeris. Jadi kita boleh baca yang bahasa Inggeris dan kalau mahir Itali bolehlah baca Itali. Dalam buku ini dia menyatakan si Enric ini tidak minum rum. Rum tahu kan minuman whisky yang selalunya orang dalam kapal dia minum sebab apa, mabuk laut dan takut tentang ombak laut tu, dia minum rum untuk mabuk dan tidak sedarkan diri. Tapi the Sumatra boy drink tuak. Budak Sumatra tu hanya minum air tuak. Dan kita tahu tuak ini ialah ciptaan orang Melayu. Dia daripada air tapai, mungkin daripada nira air tuak ini. Dan ada satu subjek itu, Enric dengan anak Raja Mactan, dia tidak makan babi panggang yang dibuat oleh chef dalam kapal. Dia tunggu ikan goreng. That is the biggest proof yang dia bukan Kristian. Okay, dalam buku Pigafetta ini. Patut semua ahli sejarah dapat membuktikan ikut buku. Okay, next. Memastikan Enric tidak mati di Cebu, Filipina, telah kembali ke Rembau. Okey, objektif saya ini dipersetujui oleh seorang profesor Filipina. Kami sama-sama bentang kajian kami di Selangor, Perpustakaan Negeri Selangor. Dia pun pengkaji tentang Enric the Black. Dia kata tidak ada sumber ataupun keturunan Enric ini berada di Filipina. Dan orang Filipina percaya dia kembali ke Melaka. Sebab kalau dalam buku negeri yang 9 yang ditulis oleh Prof. Halim tu, dia mengatakan sebab apa gelaran untuk Enric ni di Negeri Sembilan itu dipanggil Datuk Laut Dalam. Jadi Datuk Laut Dalam ni ditemui di Mactan selepas peperangan Magellan, kapal Magellan ni dengan orang-orang di Mactan itu. Dia jumpa, menurut cerita orang tertua ya di Rembau, dia dijumpai oleh Datuk Letih. Maksudnya orang Rembau, nama dia Datuk Letih sebab Datuk Letih ialah seorang pedagang. Dia jumpa si Awang Hitam ni atau Enric the Black atau Henry di Melaka ataupun Datuk Laut Dalam, dan saya tak tahu apa gelaran dia lagi. Dia jumpa di Mactan tu sebab dia ada sebilah keris.
keris Tempur Melaka. Bila keris Tempur Melaka Datuk Letih nampak, dia tahulah ini orang Tanah Melayu. Jadi dia buat balik si Awang Hitam ni balik ke Rembau. Jadi bila di Rembau itu barulah perubahan sejarah, dia tak ceritakan lebih-lebih lagi. Saya dengan Prof Wan Hasim buat kajian ini, kami pergi jumpa dengan Undang Rembau. Sebab ceritanya cucu kepada Awang Hitam atau Enric ni ialah Undang Rembau yang kedua yang diberi gelaran Datuk Sedia Raja. Sekarang ialah Datuk Lela Maharaja, masuk keturunan Tok Batin. Dulu Rembau ataupun daerah Negeri Sembilan ini dia dikuasai atau pemerintahnya ialah Tok Batin, orang asli. Jadi orang asli itu bukanlah dia yang jadi Undang Rembau pertama, tapi menantunya, sahabat ataupun saudara kepada Datuk Laut Dalam ini, Enric the Black ini yang jadi Undang Rembau. Okay, next. Okay, kita boleh tengok perbezaan. Orang kata Cheng Ho yang keliling dunia ya. Kita boleh tengok perbezaan pelayaran Magellan dengan pelayaran Cheng Ho. Dalam kapal Cheng Ho dia ada 4 Laksmana dalam kapal dia. Kalau kita tengok, boleh besarkan Dr. Raizat? Ini peta pelayaran Cheng Ho. Dia ada 4 dia punya admiral tu, Hong Bao, Zoman, Zhao Yun dan Yang King. Okey, mereka ada perjalanan mereka bukan satu hala. Tapi kalau perjalanan Enric tadi, kita tengok atas tadi balik. Perjalanan kapal Magellan, pelayarannya pusing dunia. Kita boleh tengok dia jalan pusing dunia. Ini adalah peta yang berada dalam buku Pigafetta ya. Macam mana Pigafetta tu dia boleh lukis peta ini pada 1700. Dia bukan dalam cetakan pertama, dia dalam cetakan 1781. Buku yang saya pegang inilah buku 1969. Maksudkan cetakan keberapa pun saya tak tahu. Jadi buku cetakan tahun 17 ini peta ini dilukis. Jadi maksudnya peta ini barulah, bukan zaman 1522. 1781 peta ini. Macam mana ada baby hembus tu, angin itu, nampak tak? Perjalanan dia ialah satu round the world. Globe tu dia buat pusingan. Jadi kita tahu situ ada lautan Pasifik, lautan yang besar-besar dalam, dan mereka melintas Bermuda Triangle juga. Sebab dari Seville nak ke Filipin tu dia pusing. Dalam buku Pigafetta ni bagus juga. Dia ada jumpa giant, binatang-binatang yang pernah dia orang jumpa. Dalam buku Pigafetta jadi dongeng yang sangat sedap lah. Bukan dongeng, dia memang kisah benar. Kalau kita dapat baca buku itu, dia sangat bagus. Okay. Next, Dr. Raizat. Ini pelayar dari China. Okay. Sorotan kajian dulu ke? Dapatan kajian? Okay, dapatan kajian. Ini Journal of Antonio Pigafetta. Dia ada menulis dalam bahasa Inggeris. Saya kena baca ya. Ini untuk orang Negeri Sembilan kena dengar. Okay. On Thursday morning, dia tulis itu 28th of March, because during the night of we have seen a fire on the island ahead. Maksudnya ada kebakaran di Mactan. Jadi dia satu, okay, lepas tu bila mereka sampai, then a slave of his. Maksudnya dia kata si Awang Hitam ini atau Enric the Black ialah hamba abdi kepada Magellan ini. Was a Sumatra boy, formerly called Tok Probane. Tok Probo dalam bahasa Rembau ialah Tok Purba.
Tok Perba ialah satu jawatan tinggi dalam undang rembau, maksudnya kita ada suku-suku Buapak, kita ada Tok Probo. Jadi the boy, budak ini dipanggil Tok Probo dalam kapal. Tidak ada nama lain, they didn't call him Hendrik, tapi dia panggil him Tok Probo. Tok Probo memang asalnya orang Negeri Sembilan, bahasa Negeri Sembilan. Okay? Dia boleh bercakap bahasa orang Mactan. Sebab apa? Kalau kita tahu kan bahasa Filipin tu hampir sama dengan bahasa orang Melayu. Okay, next. Okay, ini kita tengok ialah gaji yang anak-anak kapal itu ya. Gaji ini kami dapat daripada buku Pigafetta ini. Kita tengok Hendrik di Melaka, asal Melaka, penterjemah juga penterjemah jurubahasa. Gaji dia 1,500, tinggi ya berbanding gaji orang lain tu. Okay. Kalau tengok orang Portugal tu pun gaji dia 800. Gaji Hendrik di Melaka ialah 1,500. Maksudnya dia bukanlah abdi dalam kapal ini. Dia adalah orang yang mungkin orang berpangkat juga. Okay, next. Ini ialah dalam hutan. Kami dibawa oleh Encik Khairil. Dia ialah penjaga muzium negeri Muzium Diraja Negeri Sembilan. Dia mengatakan kubur awang itu di dalam hutan ini. Ada batu, ada batu lah, kurang jelas di sini. Ada batu, dia kata itu batu tanda perkuburan Datuk Laut Dalam. Jadi saya tak boleh mengesahkan, saya kata saya tak boleh kesahkan ini kubur Datuk Laut Dalam atau Hendrik de Black atau Panglima Awang, kerana kita ada pakar tanah. Kita UPM ada pakar tanah, pakar DNA, kita semua lengkap di UPM. We should be proud lah. Jadi cuma kami tidak ada. Undang Rembau benarkan saya gali kubur ini kalau betul kubur. Tapi kami tak cukup dana untuk bayar sebab bila kita ambil tanah ini kita tidak ada di UPM, kita memang ada pakar tapi kita tidak ada mesin untuk mengesan tanah ini umur berapa tahun. Jadi we have to send to, masa saya buat kajian ini mula-mula, Singapura belum ada DNA test for soil lagi. Kami kena hantar sama ada UK ataupun di Amerika. Tapi sejak akhir ini University of Singapore dia dah ada mesin untuk kaji tanah. Dia safer dan jimat lagi lah. Kata Dr. Zainuddin, pakar pengkaji tanah di UPM ni, kita tidak perlu gali kubur jenazah itu. Kita hanya gali 7 feet under, 7 sebaris dengan jenazah itu, dan kita ambil tanah dia sedikit dan kita tengok umur tanah itu berapa dan kita boleh agak benda yang dalam tanah itu berapa umurnya. Dan kalau kita jumpa secebis kelengkek, jari, tulang di situ, kita pun ada pakar DNA bernama Prof. Fatimah. Kita cukup lengkap di UPM. Duit aja tak cukup. UPM tidak dapat mengeluarkan sebanyak ini lagi kecuali miracle tadi ada orang nak sponsor. Okay Rohaida, ni miracle for you, do that test. I'm so happy lah. Okay, next. Ini satu lagi kubur dan orang kata ini kubur makam orang perempuan sebab batu Acehnya bersayap.
ini saya bukan pakar. Ini pun kita boleh buat kajian sebab orang kampung di sini, di kota lama ini mengatakan ini kubur, inilah kubur Tok Tua ataupun Panglima Awang itu, Datuk Laut Dalam tu. Tapi untuk mengesahnya kena gali kubur ini. Tapi kita dah dapat kelulusan keuangan je tidak ada. It's very nice sebab apa? Umur dia kalau 500 ke 600 tahun, kita merupakan kajian kedua untuk gali atau buat DNA ke atas jenazah yang berusia 500 tahun ini. Yang pertama ialah King Richard yang dijumpai di kota London. Satu makam tua di bawah jambatan mereka gali dan dapat DNA itu. Jadi dia orang kaji umur dan tengok dia lah King Richard. Jadi kalau kita dapat buat kajian ini, UPM adalah universiti kedua yang melakukan kajian terhadap mayat yang berusia 500 ke 600 tahun. Okay. Next. Ini ialah Pigafetta. Boleh besarkan Rohaizat? Ini rujukan. Okey. Ini ialah buku rujukan yang mana saya ambil semuanya daripada Australia ya. Pigafetta, Antonio Magellan, Voyage dia 1524, Duerto Barbosa, lepas tu Joas de Barros, Godinho di Heredia. Buku ni keempat-empatnya saya ambil di Australia, National Library of Australia, Melbourne. Dia satu yang bagus lah. You have all the books you can imagine dalam library tu. You akan siapa yang suka buku dia akan sukalah duduk kat library tu. Dia sangat seronok lah dapat duduk library Melbourne tu. Sebab buku nadir. Kita boleh pinjam, tarik dan photostat. Buku nadir ya, buku yang berusia 500 tahun, dah koyak rabak, kita boleh pegang pelan-pelan. Without pegawai dia hanya beritahu je, chef berapa you can pick. Berbeza dengan library kita, library di Goa juga, National Library of Goa, India also like this. Kita boleh bawa kamera, kita boleh bawa scanner, kita boleh bawa mesin photostat kecil. Photostat lah buku apa yang kau nak. Buku nadir dia free. Tengok. Dia kalau untuk seorang academician atau pelajar, dia sangat perlukan library yang begini. Buku nadir nak pinjam. Kadang kita buku nadir, kita nak dekat buat tak boleh. Pegawai library tu macam keluar bila kita tarik buku nadir tu keluar duit RM1,000. It's a joke tau. Tapi di National Library of Australia ni ambil lah buku nadir tu. Dah koyak pun kau ambil pelan-pelan buku itu dan put it back. Ini satu benda yang sangat bagus lah. Satu yang kita kurang. Okay, next Rohaizat saya nak tunjuk ini sorotan kajian ini. Kajian ini bukan saya seorang aja yang buat. Ada satu profesor daripada Nick Hassan Suhaimi, Nick Abdul Rahman. Beliau juga buat kajian ini tahun 2009. Supervisor saya. Tajuk dia. Okay, next ada satu lecturer daripada Amerika juga. Dr. Jocelyn Chaplin. Dia pun buat kajian dan dia mengesahkan Hendrik di Melaka milik Ferdinand de Magellan yang dipelbagai semasa perang di Melaka, penterjemah dan pemandu beberapa wilayah. Saya bercakap dengan Profesor Joyce, dia willing to come to Malaysia and do the research with me. But we have to pay honorarium lah, the tickets and everything. Itu yang kami kurang saja. Kalau ada rezeki, saya sangat bersyukur dapat jemput Profesor Chaplin untuk give her presentation on this matter. Okay? Saya rasa itu saja. Saya harap kajian ini tak cukup lagi tak cukup lengkap lagi sebab kami perlu ke maktab
Pemerintahan, dan kita perlu ke Seville, tempat permulaannya pelayaran si Enric di Melaka dengan Magellan, sebab ada satu surat paling berharga berjaya dibeli oleh seorang sahabat saya, surat daripada Magellan kepada King of Spain untuk dia dapat dana berlayar seluruh dunia. Magellan melucutkan dia punya warga negara tu jadi warga negara Portugal, tapi dia letak warga negara dia jadi warga negara Spain untuk dapat dana Spain keliling tu. Okay? Okay, thank you. Terima kasih. Okay, sama Doktor. Cuma mungkin dalam kesempatan ini kita buka sekiranya ada soalan ataupun pertanyaan daripada Profesor, mungkin ada soalan? Boleh saya tanya? Boleh. Kenakan nama dan tanya. Kenakan nama dan terus tanya. Nama saya Nurul Atira. Saya pelajar sastera Inggeris di UPM. Soalan saya, berapa umur Enrique apabila dia dijadikan hamba Ferdinand Magellan? Okey, kalau dalam buku Pigafetta ni, kalau saya tidak silap lah, saya kena baca semula, 15 to 16 years old. Dia bukan kanak-kanak, dia sudah dewasa, dah boleh kahwin lah macam tu. Okey. Okey. Ada lagi soalan? Okey, tak ada. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Satu lagi. Okey, teruskan. Saya ada baca pasal Enrique Melaka ni, kalau menurut buku dan sumber yang saya baca tu, katanya dia dibaptiskan masuk agama Kristian. Jadi selepas dia dapat lepaskan diri tu, dia kembali ke Melaka, agaknya dia still kekal Kristian ataupun masuk semula Islam? Itu masa kami buat kajian dengan Prof Wan Hashim. Prof Wan Hashim dia pensyarah di Universiti Pertahanan Negara. Dia ada dapat dapatan yang dia tidak dibaptiskan kerana Magellan offer Enric untuk berkahwin dengan adik dia Maria, tapi Enric menolak kerana agama atau fahaman dia berbeza. Oh, jadinya dia hanya berpura jadi Kristian ke macam mana maksudnya? Dia maksudnya menurut Prof Wan Hashim, sebab Magellan sangat sayang pada Enric, sebab orang Melayu ataupun Sumatera bawah jajahan Portugal tidak dibenarkan ikut mana-mana pelayaran orang Portugal. Dia mesti dibunuh orang Melaka ni. Tapi sebab Magellan sangat mempercayai Panglima Awang, dia merahsiakan Awang ini orang Melaka dan dia kata he's Enric di Melaka. Hanya maksudnya ada penipuan di situ. Maksudnya dia tidak dibaptiskan, tapi untuk menyelamatkan nyawa Enric saja. Okey. Terima kasih. You daripada FBMK kan? Ya. Boleh pinjam buku Pigafetta kalau nak datang jumpa saya ya. Oh, dekat mana? Dekat INSPAM, Institute Matematik, insya-Allah. Okey. Doktor, saya nak tanya. Sebelum Magellan melantik Pak Awang sebagai salah seorang peserta dalam pelayaran dia, adakah itu pelayaran pertama dia ataupun dia bekerja dengan orang lain dulu sebelum dilantik oleh Magellan? Kalau kita tidak silap ceritanya, Awang ini hamba kepada seorang padri. Jadi padri ni yang dah bela Awang ini, tapi sebab Magellan terpikat dengan Awang ni, dia beli Awang ini daripada padri itu. If I'm not mistaken lah.
ceritanya dia ada dalam buku-buku. Saya sebenarnya pinjam 7 buah buku daripada Australia. Mungkin saya tengok 4 buah buku itu ditranslasi dalam bahasa Inggeris, 3 buah itu still bahasa Portugis. Jadi saya tak dapat baca buku yang 3 buah tu. Kalau ada rezeki, insya-Allah pergi balik Australia dan pinjam buku itu. Cuma doktor, soalan saya, kenapa kita perlu mengkaji Panglima Awang dan apakah sumbangan dia kepada bangsa sumbangan pada zaman sekarang ni? Mungkin doktor boleh explain. Kita bukan perlu mengkaji, it's just sejarah kan. Sebab apa sejarah ini sebab apa Dr. George Chaplin yang mengatakan it's not Magellan who round the world. It's a Malay boy. Sama Sumatra boy tu. Tok Probo dalam buku Piga Feta ini. Jadi bila Tok Probo ini saya dia ini orang Rembau, orang Negeri Sembilan aja ada bunyi bicara bunyi, itulah Tok Probo ni. Jadi itulah saya macam mana tengoklah baca. Bila baca dan ada pula pensyarah daripada luar negara, daripada Filipin, kami sama-sama berbincang dan mengesahkan this boy is from tanah Melayu yang keliling round the world. And then di Rusia ada satu jalan Saint Petersburg, jalan itu dinamakan Jalan Melayu, dan ada satu arca lelaki pakai tengkolok, pakai baju layang, baju Melayu, ada satu patung dia di Saint Petersburg. Sekarang tak boleh pergi Saint Petersburg lah sebab kan hari tu gaduh Rusia dan Ukraine, jadi Saint Petersburg hancur. Kebetulan di Saint Petersburg University ada tenaga pengajar bahasa Melayu. Saya pun bertanya kat dia, you have to come here and find our old books. Jadi saya pun dapat buku Sulalatus Salatin daripada Rusia. I'm so shocked. Ada pensyarah Rusia buat kajian tentang Sulalatus Salatin dan diterjemahkan dalam bahasa Rusia. Maksudnya kajian tentang bangsa Melayu atau tanah Melayu ini sangat popular di luar negara. Saint Petersburg, di Australia, even Amerika also study about tanah Melayu. Tapi di Malaysia kita tak mengagungkan, kan kita tak kaji orang kita. Kita kaji tentang orang luar. Dan kita pun tak akan percaya tentang Henry the Black keliling dunia. Kita akan percaya it's still Magellan. Betul tak? Jadi sebenarnya bukan Magellan. Magellan mati di Mactan. Kecuali si budak Sumatra ini kembali ke Melaka. Dan dia make the globe round. Okay? Magellan mati di Mactan. Cuma 5 orang sahaja yang masih hidup dan teruskan pelayaran kan? Ya, mereka itu kembali ke itu, dia punya temu ramah itu disimpan di Luzon, Mindanao. Dia ketuk masa itu tidak ada pen, jadi reporter itu ketuk batu, macam mana laju dia ketuk batu bila dia wawancara tu saya pun tak tahulah. Itu jadi satu simbolik kembalinya the Italian to Italy. Termasuk Pigafetta, dia kembali ke Itali. It's very good. Jadi buku kita, sejarah kita kena tengok di Itali. InsyaAllah. Okey, ada lagi soalan? Kayaknya ada perbincangan yang sangat menarik. Ya. Teruskan. Saya ada, sorry sebab banyak tanya kan. Tak apa Atira. Nak tanya kenapa dia panggil Enrique budak Sumatera, bukan dia daripada Melaka ataupun dia sebenarnya asal daripada situ? Tak, sebab apa? Itu kita kena tengok ada 3 buah buku yang tidak ditulis. Sebab apa? Ini gelaran Sumatra boy, Tok Prabo. Sebab apa? Mungkin Magellan
jumpa dia memang di Sumatera sebab ni tahun selepas kejatuhan Melaka. Jadi bila kejatuhan Melaka, all the Laksmana, orang kaya-kaya Melaka kan bertempiaran cari tempat lain. Jadi mungkin dia jumpa budak itu di Sumatera. Okay, that's why they call the Sumatra boy. Okay. Okay, Doktor, ada soalan dari ruangan chat ni, saya bacakan. boleh? Assalamualaikum doktor, saya Sharifah Habibah, pelajar Chemical Engineering dari Inha University Korea. Saya masuk agak lambat, so saya dapat yang akhir je. Ni anak Dr. Sharifah Kartini. Saya pernah dengar pasal Jack Sparrow tu sebenarnya Panglima Awang. Apa pendapat doktor mengenai kenyataan ini? Okay, Jack Sparrow bukan Panglima Awang. Sebab apa? Jack Sparrow memang lanun. Kita ada lanun Melayu, Malaki namanya kot. Itu Prof Wan Hashim pun mahir tentang nama lanun itu. Jack Sparrow bukan Panglima Awang. Kalau sebab apa? Cuma pembetulan Jack Sparrow tu Barbossa. Si janggut perang itu ialah Barbossa itu ialah Laksmana Barbossa, Laksmana terhebat Osmania. Betul kan saya ya? Sebab apa di Turki ada Library of Barbossa. Dia ialah panglima janggut merah di Turki. Dialah yang Piri Barbossa. Ini ialah penakluk Osmania semasa kerajaan Osmania memerintah dunia. Okey? Adakah apa tu yang tadi Maliki ataupun Barbossa itu berada dalam era yang sama dengan Panglima Awang? Itu zaman Osmania kan zaman Laksmana Hang Tuah, kemudian beza tidak jauh 1519 rasanya. Masa itu Osmania masih berkuasa. Okay. Ya, teruskan. Saya Zaki. Okey. Pengurusi nak tanya sikit. Adakah Panglima Awang dia punya era bersamaan dengan Laksmana Hang Tuah seperti yang disebut dalam setengah buku? Tak sama Tuan Zaki. Sebab apa? Laksmana Awang Hitam ini dia bergerak daripada sivil 1519. If I'm not mistaken, dia bergerak selama 3 tahun keliling dunia tu. Hang Tuah habis 1511. Dan kalau kita tengok buku ini pasal Laksmana Hang Tuah ini pun ditulis oleh penakluk kita tu Alfonso de Albuquerque pada 1511. Hang Tuah the Laksmana want to come back to Melaka, but Albuquerque send his people to stop Hang Tuah before entering Melaka dekat Sungai Muar 1511. Jadi that man is 80 years old. Kalau kita tambah 80 tahun dengan 151 1519 dengan dia voyage dia sehingga 1522 1524, takkanlah Hang Tuah umur dia sampai 100 tahun kan? Macam mana dia nak naik kapal lagi? Mabuk kapal orang tua tu. Habis kena campak dalam laut tu jadi umpan ikan nanti. Saya tak percaya dia sezaman. Mungkin Awang ialah junior pada Hang Tuah. Dan satu kepandaian orang yang duduk di laut, orang Bugis ni, dia pandai baca pantai, pandai baca angin, pandai baca bintang. Contohnya kami di INSPAM ada berapa keping manuskrip yang baru ditranslasi oleh Prof Hashim. Kita jumpa yang manuskrip lama tentang bulan bintang. Betul kan Dr. Rohaizat? Jadi maksudnya orang Melayu kita memang pakar astronomi laut. Orang Bugis, orang laut. Jadi sebab apa orang Melayu duduk keliling pantai jadi nak cari ikan. Okey. Zaman ini ombak ini udang ada. Ombak yang macam ni boleh ambil sotong. Jadi dia bukan sezaman dengan Hang Tuah ya Cik Zaki. Dia junior daripada Hang Tuah.
buku kita tidak ada catatan tentang itu, kita kena cari catatan dia semua bersepah di luar negara. Ya. Tapi doktor, sorry saya nak sikit lagi. Katanya kubur Paling Mawar ni ada di Rembau ya? Ada di Kota Lama. Dan dia end up sebagai pembesar Rembau sendirilah. Tak, dia tidak end up sebagai pembesar Rembau, cucu dia. Ini satu sejarah antara hubungan negeri Rembau dengan Johor. Beraja di Siak, bersultan di Johor. Ini satu cerita untuk orang Rembau tahulah macam mana. Dia bukan orang kaya tapi cucu dia orang kaya. Cuma dia diselamatkan oleh Datuk Letih, pedagang kaya di Rembau, sebab dia ada keris tempa. Keris tempa ini, if I'm not mistaken, ada di Rembau disimpan oleh sahabat, bukan sahabat lah, orang besar-besar Rembau juga. Saya berapa kali telefon uncle tu, belum dapat nak buat satu time jumpa dengan dia, nak tengok keris itu. Keris besar orang suku Biduanda ni. Ataupun kalau kita kata sekarang Datuk Lelah Maharaja ialah undang Rembau. Undang yang next ialah undang Sedia Raja punya alat kebesaran. Jadi kena tengok alat kebesaran ni dan panggil pakar keris untuk buktikan ini keris tempa atau keris Datuk Laut Dalam tu. Dan ada juga buku yang kaitkan Paling Mawar dengan bercinta dengan Siti Gayah. Jadi adakah ini benar, doktor? Itu dia bukan bercinta sebab apa? Masa Datuk Letih jumpa dia di Mactan, di dalam cerita orang lama Rembau ya, dalam buku Negeri yang 9 pun ada. Dia jumpa di Mactan, si Panglima Awang ni dah teruk sebab dia masa itu kan perkelahian antara orang-orang kapal Magellan dengan orang Mactan. Jadi si Awang ini cedera parah. Datuk Letih bawa balik ke Rembau, dirawat oleh seorang perempuan Jawa bernama Puan Gayah. Jadi tu kemudian dikahwinkan sebab dah rawat dan Awang ini belum ada isteri, dikahwin dengan Puan Gayah. Jadi dia tidak boleh jadi undang sebab dia dah buang suku. Ikut orang Negeri Sembilan dia dah buang suku. Dia dah tinggal 3 suku. Sorry ya. This is memang fact. Dah buat sebab apa? Ayah saya pun buang suku sebab mak saya orang Melaka. Jadi dia buang suku tu, dia tidak boleh jadi undang. Jadi Sultan Johor tidak lantik dia sebagai pembesar. Jadi anak dia pun tidak boleh jadi pembesar. Jadi Sultan Johor cadangkan kahwin anak lelaki dia, masuk suku balik, maksudnya kahwin semula dengan anak undang yang pertama, anak undang Lelah Maharaja. Jadi anak Awang Hitam yang lelaki kena kahwin dengan anak Sakai itu. Datuk Lelah Maharaja punya anak. Baru dia masuk suku, dikadimkan semula. Kemudian dia tidak boleh jadi juga anak Awang itu tak boleh jadi undang juga. Cucu dia akan jadi undang atas nasihat Sultan Johor. Sebab itu undang yang selepas undang Lelah Maharaja dinamakan Datuk Sedia Raja. Jawatannya sebagai Raja Rembau dah ada, Sedia Raja, tapi orangnya tak ada lagi. Tak tahu yang lahir lelaki ke perempuan kan. Jadi tunggu kelahiran itu barulah Datuk Sedia. Jadi Datuk Ambo, cucu kepada cucu kepada Panglima Awang atau Hendrik the Black ini yang jadi undang kedua Rembau. Datuk Sedia Raja. Kan itu satu sejarah yang seronok kita dengar dan kita baca, wow, macam ni lah sejarah Rembau kan. Tak boleh lah cakap Rembau serembaunya. Rembau ada sejarah yang cantiknya tu. Okay? Selalu orang perli, Rembau serombau-rombaunya. Bukan, kita ada sejarah yang kita memegang adat.
adat yang kita pegang supaya tidak, bukan adat ini bukan melanggar agama. Adat ini ialah untuk pegangan. Satu benda yang jadi okey, pegang adat itu. At least kita ada pillar. Kita sebagai orang Melayu ada adat ini. It's nice. Sejarah ini sangat bagus sebab Quran pun satu sejarah. Dan betul lah kata surah yang pertama yang Allah turunkan dalam malam Lailatul Qadar tu, baca. Jadi saya ambil iktibar supaya saya tak kena hentam ke apa, semua buku yang ada tentang sejarah Melaka saya cari. Sama ada di Melbourne, di India, di Goa, Library of Goa tu yang very, kita akan terberanjat. Peta tanah Melayu, usia dia 1402 ke 1492. Peta tanah Melayu ini ada disimpan di India. Maksudnya Portugal dah tengok tentang tanah Melayu daripada tahun 14 lagi sebelum dia jajah 1509 dan 1511. Tapi kita tidak ada peta tu. Peta kita semua kat luar negara. Jadi harta kita telah dijajah termasuk peta negara kita. Okey. Okey. Mungkin ada soalan terakhir mungkin kalau ada. Dan Doktor. Ada lagi. Ya, Atira. Nak tanya kenapa Ferdinand Magellan ni dia sayang sangat kepada Panglima Awang, sebab dalam satu buku saya baca dia anggap Awang ni sebagai sahabat karib dia. Satu lagi dia katanya dia nampak Panglima Awang ni sebagai anak angkat. So mana satu sebenarnya? Okey Atira, saya bagi contoh lah. Kalau saya dapat anak murid yang cerdik macam Atira, tanya sampai puas hati, saya sayang tak dengan Atira? Selalunya ya kot. Ya kan, selalunya lecturer akan suka pelajar dia yang nak ambil tahu, yang nak tolong tanya, lepas tu buku mana nak pinjam, datang dan bertanya. Seorang pensyarah itu akan lebih kasih pada budak itu. Budak tu nak belajar. Sama juga dengan Awang. Mungkin Awang agak, for me lah sebab saya belajar psikologi kan. Saya ambil psikolinguistik. Awang ini licik, orang yang pandai. Macam mana dia boleh, dia sepatutnya sama bergerak dengan Datuk Letih dan Lela Tok Batin ni pergi ke Johor, tapi dia pergi ke Siak dulu. Dia pergi ke Siak, dia tak terus ke Johor jumpa Sultan Johor. Jadi itu yang keluar Terombau Melayu Rembau, dia tulis beraja di Siak, bersultan di Johor. Dia boleh marah kumpulan yang pergi ke Johor ni, kenapa tak tunggu aku? Kenapa dia dilantik sebagai Undang Negeri Sembilan, Undang Rembau? Kenapa aku tak dilantik? Dia boleh pergi sendiri ke Sultan Johor tu sendiri naik bot, naik kapal dia. Maksudnya dia sangat licik dan dia cerdik. Kalau dia cerdik, dia boleh, mungkin saya tak nak cakap lah dia sebab dia dah arwah. Mungkin dia guna kepandaian dia to manipulate Magellan, cakap lemah lembut, tunjuk dia tahu ombak laut pusing ke sini, pusing ke sana. Siapa pun akan jatuh hati. Betul tak? Ya. Yeah. Okey Atira, selamat maju jaya, good student. Ya. Terima kasih. Atira pun kena jadi macam Panglima Awang jugalah. Okey. Dia bukan work hard, work smart. Work smart. Ya. Okey. Banyakkan membaca. Ya. Okey, saya rasa banyak persoalan, banyak ilmu yang kita terima hari ini, dan semoga ia menjadi teladan kepada kita atas ketokohan Panglima Awang itu sendiri. Dan kita sebagai orang Melayu ni, mungkin orang Malaysia ni patut menaikkan darjat Panglima Awang tu sebagai salah seorang yang berjaya mengelilingi dunia. Bukan Magellan kan, tapi yang diwawakan tu Magellan yang mengelilingi dunia, tapi sedangkan Panglima Awang yang meneruskan perjalanan itu dan hingga berjaya mengelilingi dunia. Dan perkara itu disenyapkan
apa yang diwawarkan ialah Magellan sahaja yang berjaya. Tapi dengan dengan perkongsian ni saya harap mungkin menjadi semangat kita sebagai orang Malaysia sendirilah atas kejayaan nenek moyang kita yang telah berjaya. Bukan sahaja Panglima Awang, tapi kita tengok orang Melayu juga yang membuka Madagaskar itu sendiri, bukti-bukti menunjukkan bahawa orang Melayu yang telah sampai ke Madagaskar dan sampai ke Hawaii, Pulau Hawaii itu sendiri telah membuka penjajahan di sana. Cukup sekadar ini perkongsian kita pada petang ini, insya-Allah menjadi teladan kepada kita, dan seperti yang doktor cakap itulah dalam minggu-minggu Lailatul Qadar ini mungkin menjadi asbab kepada kita lah mendapat ilmu, insya-Allah, dan kita kembangkan ilmu ni kepada orang lain, insya-Allah. Dan kita jumpa lagi pada siri akan datang, insya-Allah selepas raya lah. Sebabkan minggu depan kita dah hampir-hampir pada mungkin hari Jumaat itu mungkin raya ataupun tidak. InsyaAllah kita akan bersama semula selepas raya, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada siri akan datang. Selamat Hari Raya Ma'azim Batin di awal. Saya ucapkan di awal, kita akan beraya pada minggu depan. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.